Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton ESL DIY? Baiklah, untuk video kali ini saya cuba nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara-cara saya menjaga kereta. Untuk bahagian luaran kereta, kalau anda lihat kat sini, kereta ni dah berusia lebih kurang 5 tahun. Okey, saya beli pada tahun 2015 dan kalau anda tengok memang cantik, berkilat. Dan untuk, mungkin ada yang tertanya sabun apa yang saya pakai untuk basuh kereta ni. Dan saya tak pernah polish pun kereta ni, tak pernah polish, tak pernah sekali wax dan sebagainya, saya tak pernah buat. Saya hanya membasuh dengan menggunakan sabun Sunlight, sabun basuh pinggan Sunlight, okey, ataupun sabun Glow. Mungkin ada yang memandang sinis dengan cara saya membasuh menggunakan sabun basuh pinggan, mungkin cat akan pudar dan sebagainya, tetapi tak berlaku semua tu sebab cat masih elok dan cantik. Itu cara saya. Okey, sekarang saya akan cuba terangkan kepada anda macam mana cara saya menjaga bahagian enjin. Okey, ini bahagian enjin kereta Proton Persona saya. Ni dah 5 tahun kereta ni. Okey, nampak masih cantik tak? Nampak masih baru, masih cantik. Okey, jadi kalau cara saya menjaganya, okey, saya akan basuh. Setiap kali saya basuh kereta, saya akan basuh enjin ni sekali. Kalau orang tanya pakai sabun apa? Tetap sabun basuh pinggan tu juga. Sabun basuh pinggan sama ada Sunlight ataupun Glow. Okey. Jadi untuk bahagian untuk secara fizikal lah, luaran dia. Bagaimana untuk dalaman enjin ni pula? Okey, bagaimana dengan timing belt? Saya hanya gunakan Proton sahaja. Okey, saya pergi di service center dan tukarkan di Proton dengan walaupun harga je mahal sedikit, tapi tak mengapa, ianya masih original dan genuine. Okey, lepas tu air filter pula. Air filter tukar setiap berapa ribu? Setiap 20,000 km. Walaupun air filter tu masih cantik, tukar saja, tak ada masalah sebab benda tu murah dan ianya senang untuk digantikan. Okey, itu cara saya. Lepas tu spark plug pula. Bagaimana dengan spark plug? Okey, spark plug yang berada dalam ni 1, 2, 3, 4. Okey, saya hanya menggunakan apa yang disyorkan oleh pihak Proton saja. Okey, dengan kod BPR 6EF11. Okey, iaitu brand NGK. Saya tukar setiap 20,000 km. Saya tak lajak dan saya tak pakai yang iridium, platinum dan sebagainya yang mahal-mahal. Saya tak pakai. Saya nak biar performance kereta ni kekal sampai bila-bila. Itu cara saya. Okey, bagaimana pula dengan minyak enjin ni? Minyak enjin ni pula sesuatu yang sepatutnya kita memang kena ambil berat lah. Okey, saya hanya menggunakan Petronas Sintium 800 semi sintetik sahaja. Dan saya tak pernah menggunakan minyak pelincir yang lain. Okey, saya hanya gunakan semi sintetik daripada Petronas dan saya hanya tukarkan sehingga 10,000 km. Ada yang mengatakan 5,000 km untuk mineral, 7 hingga 8,000 km untuk semi sintetik dan 10,000 km untuk fully sintetik. Tapi tak, saya tak buat macam tu. Saya terus 10,000 km untuk semi sintetik dan kereta saya tak ada apa-apa masalah. Yang paling penting, minyak itu adalah minyak original. Itu cara saya. Okey, minyak brake pula kita akan gantikan kalau dia dah dalam keadaan yang teruk. Minyak power steering fluid juga kita akan gantikan kalau dah dalam keadaan teruk juga. Jadi lepas tu pula radiator coolant okey, untuk radiator coolant ni pula dia ramai yang mengatakan bancuh dengan air, tambah air. Kalau radiator tu ataupun coolant tu adalah ready use, masukkan saja coolant tu, tak perlu campur air lagi. Okey. Dan saya tak dapat nak tunjukkan kepada anda sebab keadaan enjin sedang panas. Ni memang tak ada berkarat lah, memang elok, 100% elok daripada kilang dulu. Dan saya tak pernah tukar coolant ni walaupun dah 5 tahun kereta ni, masih yang asal lagi. Okey, itu cara saya. Bateri pula macam mana? Bateri saya ambil yang murah saja. Walaupun bateri kereta ni dah 5 tahun, setakat ni baru sekali tukar bateri. Alhamdulillah, bateri ni pun daripada tahun 2017 dulu, masih
elok. Dan saya dah running lebih kurang 60,000 km. Mungkin tak tahulah berapa lama lagi boleh sampai. Saya hanya top upkan air. Dan air bateri, penggunaan bateri yang basah ni ianya dapat kita maintain lah. Kalau kurang air kita boleh isi air, dan saya rasa jangka hayat untuk bateri basah lebih panjang berbanding yang kering. Itu cara saya. Okey, jadi keseluruhannya di sini, keseluruhannya di sini kita kena, at least kita kena ada knowledge pasal enjin kita ni, barulah kita dapat memanjangkan hayat kenderaan itu. Okey, dan lagi untuk bahagian enjin ni dah kira cukup lah setakat ni. Saya harap ni cara saya menjaga bahagian enjin ni. Dah lagi satu saya terlupa nak cakap, untuk minyak auto pula. Minyak auto pun kita perlu tukar. Minyak auto tuan-tuan, saya pakai Petronas ATF XP, dan saya pasti Petronas ATF XP tu dah tak ada jual lagi, dan saya rasa Petronas dah tak keluarkan lagi Petronas ATF XP tu. Jadi saya hanya menggunakan saya akan pergi di Proton sajalah, beli di Proton, dan saya dah tak ada pilihan lain lah kan. Botol tu yang Petronas XP tu, botol dia warna merah, minyak dia warna biru. Saya pakai sekitar 40,000 km. Okey, kalau tuan-tuan nak pakai sehingga 20,000 km dah tukar, pada saya kalau minyak tu original katakan, buat apa kita nak tukar sehingga seawal 20,000 km kan, sebab dia boleh bertahan sehingga 40,000 km. Pada saya nampak macam sedikit membazir. Kalau boleh minyak tu tahan sehingga 40,000, kita pakailah sehingga 40,000 kan. Tak adalah istilah nak menjaga gearbox ke apa ke kan. Dia dah memang boleh tahan sehingga 40,000, kita pakai je 40,000. Buat apa kita nak berbelanja lebih, betul tak? Okey, jadi itu cara saya. Okey, jadi sekarang ni cukup setakat enjin ni dulu. Okey, dan kita akan terus ke bahagian dalam kereta. Okey, untuk bahagian dalaman pula, seperti anda lihat sekarang ni. Okey tak? Saya rasa cantik kita saya lagi kan. Okey, untuk bahagian dalaman ni pula, okey, setiap cara saya macam mana setiap kali kita basuh, setiap kali saya basuh kereta ni, saya akan lap setiap kali dashboard ni. Okey, dashboard, cermin dalam. Okey, saya akan lap menggunakan kain basah yang bersih lah. Okey, dan lepas tu setiap kali saya cuci juga, filter aircon tu saya bersihkan. Filter aircon, okey, sebab filter Proton ni boleh dibersihkan. Kalau kereta-kereta lain macam Toyota ke Pro 2 ke, dia tak dapat lah kita nak bersihkan kan. Just kalau ada pun ketuk-ketuk sajalah. Dan lagi pula kapet-kapet ni saya akan basuh dan buang habuk-habuk dia. Okey, supaya tak memerangkap sangat lah. Okey, supaya dia nampak bersih. Saya akan lap semua ni, depan belakang. Okey. Dan lepas tu pula bahagian atas ni. Bahagian atas ni nampak. Okey, ni baldu ni tau. Baldu ni, bahagian atas ni masih cantik lagi, tak ada hitam-hitam. Kan? Masih elok. Jadi cara saya, okey, saya akan menggunakan aircon setiap kali saya pergi ke mana-mana. Walaupun ke kedai yang berhampiran, saya akan menggunakan aircon. Selalu menggunakan aircon. Tak perlu risaulah kalau enjin kita baik, enjin kita elok ni kan. Tak perlu risaulah kalau pakai aircon minyak lebih sikit. Tak perlulah kita nak fikir macam tu sebenarnya. Dan ada juga yang orang tak suka pakai aircon. Bila orang tak suka pakai aircon tu, dia kerap jalan. Jadi itu yang menyebabkan atas-atas ni nampak hitam. Hitam tu sebabkan udara luar tu, persekitaran luar tu kotor. Asap-asap lori, asap-asap kereta kan, asap-asap motor, debu-debu, itu yang menyebabkan bahagian atas ni dia jadi hitam. Okey, dan seterusnya jangan merokok di dalam kereta. Itu yang paling penting. Kalau anda merokok di dalam kereta, yelah, bila dah merokok dalam kereta, takkan nak pakai aircon pula kan. Memang tak akan pakai aircon lah. Anda akan buka tingkap. Bila anda buka tingkap secara automatiknya, atas ni pun akan hitam sekali. Di samping itu, bila anda menghisap rokok, bau-bau daripada rokok tu akan menyebabkan dalam kereta ni akan menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Jadi tak sedap lah kalau ada orang lain yang nak naik kereta kan. Bila anda merokok, memang yalah, tak sedap lah bau kat dalam ni kan. Bila kita buka aircon tu, dia akan rasa bau
bau yang tak sedap. Bau macam mana kalau kan, bau kita bau orang yang merokok tu memang tak sedap bau dia kan. Jadi kalau boleh saya nak nasihatkan kepada anda, jangan merokok di dalam kereta, tahan sikit. Merokoklah di luar, berhentilah di mana-mana yang tempat yang selamat, dan merokoklah di luar. Okey, jadi anda dah lihat dan saya dah cuba terangkan kepada anda bagaimana saya menjaga kereta saya. Okey, anda dah nampak. Jadi sebenarnya ringkas je. Okey, ringkas je apa yang saya buat ni. Cuma kita memerlukan minat lah. Kita perlu ada sedikit minat dan sedikit kerajinan untuk menjaga kereta ni. Kereta kita beli ni puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Jadi luangkanlah sedikit masa untuk kita menjaga kereta ni supaya keadaan kereta ni kekal dan boleh bertahan dengan lebih lama kan. Jadi anda dah lihat cara saya. Jadi setakat inilah saja video yang saya dapat berkongsikan kepada anda. Kalau anda ada apa-apa persoalan dan pertanyaan, boleh nyatakan di ruangan komen. Kalau ada apa-apa anda yang nak bertanya kepada saya, boleh nyatakan juga di ruangan komen. Kepada anda yang baru menonton channel saya ini, anda diminta untuk like, share dan subscribe supaya saya dapat menghasilkan video-video yang lebih baik selepas ini. Jadi untuk itu, sekian saja dari saya. Assalamualaikum.